Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk teman-teman yang berkesempatan melayari Amir Hijaz Bank. Doa saya anda semua sihat dalam suasana yang tidak menentu, sekejap hujan, sekejap panas ya. Apa khabar saudara Syah Ibrahim? Terima kasih sahabat malam bersama dengan saya, Ramizi Aziz, Khairul Paklang, Muhammad Fuad, Saudara Man JB, Akhir lawa amoy tu man. Diksi Samsul Anwar Abdullah, berakhir derita man. Ibrahim Cik Muda, Ramzul Zul ya. Tanpa cinta lah man. Banyaknya cinta man. Saya nak like je man, like and share. Nenek Porak, apa khabar? Markim Kamal Ismail, Saudara Hamzah Husin, Pak Ngah Canai, Samsudin Awang, Abdul Mujib, Muhammad Ali, Radin Razak, Sofian Zakari Aziz, apa khabar Yan? Ruby Din hadir bersama dengan pasangannya. Doa saya anda bahagia selalu serta bersama Saudara Rosli Bid, Ahmad Najihan, IR Sofian ya Yan. Moga bahagia ya dengan anak-anak. Suratman Muhammad Izwan, Azizul Abdul Hamid, apa khabar Zul? Nur Maria, salam. Dian Shah, Dian Shah lama tak dengar cerita, mungkin lambat masuk kot. Scream Out Loud, apa Azam Bola, Azman Rockers, Muhammad Izmi Zahid, Ruslan Man Ali, Badrin Munim Ahmad, apa khabar? Dahlia Samsu, Saidah Hamid, Azali Kasim, Detman, Yusuf Samad, Muhammad Gary, Muhammad Elmi ya, Sazali Tajud, Yim, Izudin, Munim Ahmad, terima kasih. Saya perlu daripada anda hanyalah like and share. Buat malam ini ada 2-3 perkara yang elok kita bincangkan. Saudara Azli Muhammad, Joka, Dihabar Ali, Waalaikumsalam. Terima kasih. Muhammad Zulkifli, tetap di hati ya, Samsudin Zain, Megat Zulkifli, Farid Bahrain, Cik Kamaria Hansel, Mat Farouk Ali dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni satu persatu. Saya akan santuni anda usai pencerahan malam ini. Kerana saya harus melaporkan keadaan hari ini 13 bulan Mac 2021 berhubung dengan COVID-19. Kes baru ada penurunan, semalam 1575, hari ini 1470. Menjadikan jumlah terkumpul mereka yang dijangkiti oleh virus corona adalah 322,409 orang, dengan kematian hari ini adalah sebanyak 3 orang. Menjadikan jumlah kematian sudah 1,206. Di Sabah tiba-tiba saja semalam ada penurunan, 2 hari 3 hari penurunan, 4 hari lepas 64, kemudian 54 naik balik 61, dia turun 57, hari ini tiba-tiba dia meningkat kepada 71. Berhati-hati warga Sabah ya, sore ini kurungut. Di Sabah ada peningkatan nampak gayanya. Di Labuan turun semalam 3, hari ini 1. Ni di Sarawak ni yang selalu menggusarkan saya sebab tak tahulah apa kluster yang ada di Sarawak. Kerana di Sarawak 3 hari lepas 168, kemudian dia naik 173 dan peningkatan 222. So warga Sarawak, pastikan anda mematuhi penjarakan sosial, membersihkan diri dan duduklah di rumah, tak perlu keluar rumah kalau tidak ada hal-hal yang mustahak ya. Berusahalah kita untuk mengurangkan jaringan COVID-19 ini. Di Kedah ada penurunan, masih lagi 2 angka, semalam 23, hari ini 13. Cuma yang tak ceroinya di Penang, 3 hari lepas 99, kemudian naik balik 169, kemudian dia turun 132, hari ini meningkat balik 178. Ya, jadi Mamu Combi, jaga baik-baik cik. Cik jaga elok-elok, jaga kebersihan. Ni keadaan tak menentu ni. Di Penang 178 cik. Di Perak juga apa peronjangnya mereka. Semalam elok dah elok 44. Hari ni naik 72. Apa peronjang ni mereka orang Perak ni? Nak kawan Taibin berbenar ke? Marah lah rasanya. Bukan saya khawatir sebab
dua hari lepas 69, sebelum tu 83, dah elok dah turun 69, kemudian dia turun lagi 44, lega lah sikit. Tiba-tiba hari ni treh, menyeronyong aja demo dia. 72. Di Selangor alhamdulillah, semalam 751, hari ini 551. Ada penurunan sekitar 200 orang. Di Kuala Lumpur pula naik. Semalam 108, hari ini 158. Di Putrajaya kekal 4 orang jangkitannya. Negeri Sembilan alhamdulillah. Akaun Nagori jaga elok ni. Man. Semalam 32, hari ini 6 je. Single digit. Alhamdulillah, tahniah warga Negeri Sembilan. Keep it up, ya. Di Melaka juga. Saudara Rosli Lendu. 3 hari lepas 11, kemudian dia naik 71, kemudian dia turun 25, hari ini single digit. Hari ini juga di Melaka 2 orang saja yang dijangkiti wabak virus corona. Di Johor ada penurunan lagi, begitu ketara. Sebab 4 hari lepas 273, dia turun 170, turun lagi 135 dan hari ini 101. Tahniah warga Johor. Orang Johor teruskan menjaga kebersihan, penjarakan sosial dan sebagainya. Ikutlah peraturan yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Sebab hari ini di Johor 101. Di Pahang kekal single digit, walaupun semalam 4, hari ini naik 4. Hari ini naik 8. Di Terengganu juga turun, semalam 16, hari ini 14. Cuma yang mengunsingkan temannya, awak lagu tu cek, di Perlis ni 3 hari lepas 2 orang saja, kemudian dia naik semalam 25, hari ini naik lagi 29 orang. Saudara Pak Nazil, berdoalah kita supaya warga Perlis segera untuk kembali kepada sifar COVID-19. Di Kelantan ada penurunan, semalam 43, hari ini 40. Itu kedudukan di seluruh negara kita berhubung dengan jangkitan COVID-19. Terima kasih Tuan Aman, Jaya Catering, apa khabar orang Temeloh, Mi Komo. Temeloh dah mula boleh buka ni apa catering dah ke? Saudara Rosnah Abdul, terima kasih kerana sudi hadir di halaman saya ini. Menteri Kesihatan Dr. Adham Baba mengumumkan setakat hari ini sudah 275,851 warga kita menerima suntikan dos pertama vaksin menerusi program imunisasi COVID-19. Jadi menurut Menteri Kesihatan Dato' Seri Adham Baba, Selangor terus menjadi negeri yang menerima vaksin tertinggi seramai 33,163. Diikuti Sarawak 29,052 orang, di Perak 28,463 dan Kuala Lumpur 29,244. Ini yang menerima vaksin, suntikan vaksin ya. Sementara itu seramai 21,841 individu telah menerima vaksin di Pahang, di Sabah 21,708 orang, di Johor 20,276, Kedah 16,546 orang, di Pulau Pinang 15,549, di Kelantan 15,339, di Terengganu 13,070 orang dan Negeri Sembilan 12,197. Begitu juga di Melaka, seramai 7,730 orang, di Perlis 6,591, Putrajaya 3,827 dan Labuan 2,342. Jadi setelah ada suntikan vaksin ini, bersamalah kita berdoa agar jangkitan COVID-19 ini dapat kita kurangkan ya saudara. Itulah laporan COVID-19 yang mampu saya nyatakan hari ini, dan jangan lupa sekarang ni kita masuk sesi e-commerce. Dalam keadaan sekarang, saya bila dengar kenyataan yang Muhammad Teguh Razali dia, bila dia katakan bahawa sekarang ni untuk jawatan kerani pun sampai 4,000 orang. Satu jawatan 4,000 orang datang interview tu, seram juga kita. Begitulah keadaannya. Siapa Syarif, new name ya, Noah Musang. Tok tibai sikit Noah Musang. Saya bukannya orang suka menibai orang. Kalau tak betul saya balonlah, sabar-sabar. Kita akan santuni satu persatu. Sebentar lagi, sabar saudara. Ini tentang e-commerce. Saudara boleh berhubung dengan Azhar 011-330-41241. Azhar 011-330-41241. Dia ada buat diskaun tu, jualan buku dari penjara. Juga jangan lupa rendang tok, produk ibunya, sama juga dengan bahulu berdal. Itu
untuk orang Perak tu yuk, resipi orang Perak. Dan jangan lupa boleh berhubung dengan Siti Farehah 017 711 4300. Orang Sembilan kata menantu Dan tu, dendeng manis Siti Farehah. Juga bolehlah saudara berhubung dengan Syauqi 012 357 5703, iaitu untuk buah-buahan segar yang harganya di bawah harga pasaran, sama ada di pasar atau pasar maupun di pasar borong, harganya lebih murah. Saya nak menyatakan kepada saudara, perniagaan ni ambillah kesempatan, sebab untuk saudara mewawarkan ataupun untuk saudara menjadi agen kepada syarikat Sorelicos Legacy, itu jus segar dari ladang milik Siti Suraya dan Farqana Nasron. Beliau mengeluarkan produk cordial, jus nenas dan roselle. Jadi banyak khasiatnya untuk minuman-minuman begitu. Saudara boleh menghubungi sama ada Siti Suraya ataupun Farqana Nasron 03 624 10786. Saya tak dapat nak menyatakan rasanya sedap tak sedap dan sebagainya sebab saya tak rasa. Jadi kalau ada contoh, saya boleh war-warkan. Bukan minta, tidak. Jadi kalau macam mana saya nak sebut, macam mana saya nak katakan, enaknya kalau tidak ada contohnya. Saya tidak berani untuk menyebut satu kalau satu yang saya tidak sahih pada saya. Ya, ini Siti Suraya dan Farqana. Saya harap teman-teman boleh berhubung dengan 03 624 10786. Cordial, jus nenas dan roselle segar dari ladang. Begitu juga tentang pelbagai jus yang berasaskan kepada kurma. Jus kurma, kismis, sauda, badam, limau dan macam-macam. Dan hari ini jus ini adalah milik produk Shopee Toko Jamu Kemaman, itu saudara Zul. Saudara boleh berhubung dengan saudara Zul 019 917 0449 019 917 0449. Jadi hari ini saya nak reveal tentang jus mengkudu. Jus mengkudu ni saya tak berapa berani nak makan sebab selalunya mengkudu ni untuk wanita. Hanya rahsia wanita saja yang tahu. Anda sebagai wanita, saya menyarankan elok makan sebab Allah yarhamah. Nenda saya dulu bilang kampung. Memang dia selalunya minta ini mak-mak saudara saya, kakak-kakak saya, kalau bersalin dan sebagainya, diberi makan pucuk mengkudu. Tapi hari ini ada jus mengkudu plus delima. Jadi ini adalah untuk menstabilkan tekanan darah tinggi dan mengawal kolesterol. Barulah saya tahu. Jadi ini bagi saya ini adalah produk-produk makanan yang berasaskan ini herba orang tua-tua dulu, yang sebenarnya lebih baik daripada kita makan makanan yang daripada kimia dan sebagainya. Ini jus mengkudu plus delima juga membantu mengawal gula dalam darah, untuk diabetes, kencing manis, membantu melancarkan sistem pernafasan dan peredaran darah. Itu yang gamaknya sesuai sangat untuk wanita bersalin dulu tu, makan pucuk mengkudu dulu-dulu lah. Zaman belum ada jus-jus ni. Kemudian ia juga melancarkan penghadaman dan mengeluarkan angin dalam badan, serta melegakan masalah resdung ataupun alahan. Juga membantu mengurangkan berat badan dan lemak berlebihan. Ini dia Masjid Majid. Terima kasih. Harga saya tak boleh tera. Saya cakap kepada saudara bahawa jus mengkudu plus delima ini saudara boleh hubungi dengan saudara Zul 019 917 0449 019 917 0449 ataupun Shopee Toko Jamu Kemaman. Ya saudara, boleh website dia Toko Jamu Kemaman. Saya yakinlah kalau mengkudu ni sebab Allah yarhamah nenek saya, dia bidang kampung. Saya tahu sangatlah kalau zaman dulu tu ada cabai putoh, Hosana, Osma, belum cuba. Yang ini saya tak berani nak cuba sebab itu untuk orang perempuan. Nanti lain yang rapat gamaknya. Ini jus mengkudu ya saudara, jangan lupa. Kepada saudara Zul, mungkin malam besok atau 3 malam berikutnya saya tak dapat menyiapkan gambar dan saya akan berusaha untuk menyiapkan particulars atau penjelasan berhubung dengan banyak jus. Dia ada kat saya ada 6 jenis jus. Jadi malam besok, malam lusa ni kalau tak ada gambar jangan marah. 3 malam lepas tu mungkin saya akan sharekan balik gambarnya ya.
Saudara Zul, saya mendoakan saudara berjaya dan teman-teman yang ingin menjadi agen boleh berhubung dengan saudara Zul 019-917-0449. Dan produk saya dah makan satu produk, iaitu yang ada tunjuk langit tu. Memang hari ini badan saya rasa ringan, tidur lena dan buang air laju lawas. Baik produknya. Cuma panas lah sebab dia ada halia, ada kulit kayu manis, ada madu yang dibuat dari Arab, ya, habatus sauda, dan tunjuk langit. Tunjuk langit ni adalah untuk kita darah kecil manis. Man, jangan tidur man, Zalikana Zainon. Itulah tadi setakat yang saya dapat reveal berhubung dengan e-commerce. Saudara, Rasulullah SAW menyebut beberapa tanda-tanda kiamat. Antaranya, kita dengar sikit untuk memberi sedikit kesedaran kepada kita. Saya teringat iaitu tanda-tanda kiamat, kata baginda Rasulullah SAW, ialah pertama sekali apabila anak-anak jadi keras kepala, tak mau dengar cakap ibu bapa. Kemudian hujan turun lebat, di sana sini berlaku kejadian banjir besar. Ketiganya adalah kejahatan bermaharajalela. Kejahatan bermaharajalela. Keempat, orang bercakap bohong itu dipercayai. Jadi orang lebih percaya pada mereka yang bercakap bohong dan diyakini, manakala orang yang jujur itu dikatakan dusta. Jadi sedangkan orang jujur, orang soleh, mereka ini didustai. Ini antara tanda-tanda kita hampir dengan kiamat. Kemudian banyak pemakai jubah dan serban, namun khianat. Dia menggambarkan pakaian di luaran saja, bukan dalaman. Wajahnya menggambarkan seolah dia itu alim, tapi akhirnya bukannya dia seorang yang alim, tapi dia khianat. Ya, banyak peniaga, namun tiada pembeli. Jadi kedai-kedai dibuka, peniaga-peniaga ramai, tapi pembeli tiada. Artinya sumber kewangan sudah kekurangan. Kemudian harta benda melimpah ruah. Harta benda melimpah ruah cuma yang diperoleh melalui jualan haram, jalan haram. Ini macam contohnya scammer lah, dapat juta-juta ringgit online dan sebagainya. Banyak, tapi diperoleh secara jalan jalan haram. Kemudian pemilik, iaitu orang kaya, diagung-agungkan kerana kekayaan dia. Inilah, kita tak boleh lihat, kalau orang tu kaya, kita jadikan dia tu idola untuk kita mencontohi. Tapi kena ingat, rezeki datang daripada Allah SWT. Ya, sudah mungkin 9, banyak undang-undang terwujud. Jadi banyak undang-undang yang cuba mengekang kemanusiaan. Jadi erti seolah akhir manusia tak boleh nak bergerak lah, itu tak boleh, ini tak boleh. Sedangkan undang-undang Islam itu diketepikan. Itu kata baginda Rasulullah, tanda-tanda hari kian hampir kiamat. Kemudian dia kata muncul pemimpin di kalangan kanak-kanak. Bukan budak-budak sebenarnya. Mereka yang berfikiran kanak-kanak, berperangai macam kanak-kanak. Kalau orang Perak kata perangai tak senonoh lah yuk, tapi diangkat jadi pemimpin. Yang ke-11, golongan wanita bertambah dan lelaki berkurangan kerana gejala sosial. Contohnya kerana dadah dan sebagainya. Jadi akhirnya ramailah anak ketua. Ya, dah berlaku perceraian. Jadi golongan wanita bertambah. 12, penguasa-penguasa yang khianat dan zalim. Mereka yang punya kuasa tindakan dengan khianat dan zalim. 13, timbangan dan ukuran dalam aktiviti perniagaan dikurangkan, mana berlaku penipuan. Kita ni orang Islam tak boleh, tidak dihalalkan harta atau pendapatan yang kamu perolehi walaupun 1 hun bezanya. Artinya kalau 1 kilo tu 1 hun kurang, itu pun dah dianggap haram. Ya. Kemudian 14, pemimpin sibuk dengan harta, namun golongan bawahan sibuk menyebar ilmu. Itulah setakat yang saya dapat beri tanda-tanda hari kiamat. Malam besok kita sambung lagi. Cuma semua ini dapat dijadikan sebagai panduan kita bahawa kita ni sudah menghampiri dengan dunia akhir zaman, saudara, ya. Saudara, salam impan moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja. Walaupun kumpulan wang simpanan pekerja telah pun mengeluarkan bayaran-bayaran itu, tapi bagi saya selagi tidak dapat 10,000 secara tuntas, maka selagi itulah saya akan menyuarakan. Sebab tuntutan kita adalah 10,000 one off. Selagi tak dapat, kita suara lah, biar dia fed up, tak apalah. Gamak-gamaknya orang kumpulan wang simpanan pekerja ni, bila dia buka laman saya ni, dia sampai bab saya menyampaikan salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja, mereka meluat lah tengok muka saya, gamaknya lah. Terpulang
dan saya akan tetap menuntut supaya moratorium ini dilaksanakan. Dan tambah susah dah sekarang ni. Mawar Melati, contoh penguasa khianat dan zalim. Saya tak kata ada di Malaysia, di mana-mana, di dunia, di seluruh dunia. Jangan kita kata kita menjuruh pada satu negara, tak ada. Di mana-mana pun sekarang. Itu sabda junjungan kita ya. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah dan katak pun melompat lagi. Ramzilan, katak pun melompat lagi. Sabar. Sebelum saya memberi pencerahan tentang situasi katak-katak ni, kita dengar dulu pantun Pak Nazil. Jangan lupa Pak Nazil menyindir dalam bahasa yang cantik, dengan bahasa yang indah. Inilah cara kita orang Melayu kita. Kita adalah warga cinta damai. Kita tidak akan memakai hamun. Kita menggunakan bahasa yang indah. Kalau kita tak setuju, kita bagi pandangan yang tak setuju, tapi caranya tu dengan bahasa-bahasa yang molek-molek. Kata Pak Nazil, anak gajah berjalan dituntun ke sini ke sana dengan rela. Kalau berhujah, biar bersantun, bukan mengguna bahasa mencela. Tu dia kata Pak Nazir. Kalau saudara nak berhujah, berhujahlah dengan bahasa yang betul. Jangan kita duk mencarut, maki hamun dan semua. Itu bukan kita. Itu bukan warga bangsa cinta damai. Itu orang Melayu kita ni. Sayur badik kacang sepat, buah pria dijual murah. Jika berkontradik sesuatu pendapat, bawalah ia dalam musyawarah. Ini yang saya katakan, you must agree to disagree. Kalau kontradik, tak bersetuju, musyawarah. Kenapa tak setuju? Hari ini saya pakai songkok hitam. Benarnya songkok saya warna hitam. Saudara kata biru. Berhujah. Berhujah dengan baik. Ya, saudara. Saudara Zali Kamal Zainun, rakaman suara Presiden UMNO itu saya nak undang malam besok. Malam besok saya akan ulas. Sebab ada dapatan saya, bukan tak ada. Support kudi layak jadi. Kudi dah balon dah cukup-cukup. Sabar saudara. Saya malam besok lagi kontroversi. Salah satu sebab hari ini pun ada juga. Cuma saya nak memberi peringatan sekali lagi. Sebab ada teman-teman saya dah mula diintai oleh pihak penguasa. Sekarang ni sudah ada pun ini ordinan berita palsu dan sebagainya. Semua kena berhati-hati saudara. Kalau saudara masuk dalam wall saya menghantar berita yang palsu, saudara juga tidak lari, akan dikenakan tindakan. Saya tidak bertanggungjawab. Sebab wall saya bila masuk ni ramai sangat, saya tak tahu. Dan saudara harus memikul tanggungjawab. Jadi kepada teman-teman yang nak bagi komen, perlulah berhati-hati. Dan paling penting, jangan gunakan bahasa yang tidak baik. Gunakan bahasa sebaik mungkin. Sebab sebenarnya saya tidak ada kemampuan untuk saya menyemak satu persatu. Sebab saya mewar-war kepada saudara. Jadi saya tak bertanggungjawab atas kiriman saudara. Kalau berita itu palsu, saya nasihat kepada saudara, jangan masukkan. Itu yang terbaik. Kalau nak tahu, nak persoalan boleh tanya, beri pencerahan. Saya kata tidaklah. Sebab saya saban waktu. Saya mendapat banyak kiriman dalam web saya. Satu hari beribu-ribu masuk. Jadi saya tengok satu persatu. Saya cuba tapis untuk yang terbaik untuk saya beri pencerahan. Jadi fakta saya satu saja. We must agree to disagree. Kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau saudara tidak bersetuju dengan pencerahan saya, saudara boleh berhujah, kita boleh berhujah secara muzakarah. Saudara Syamsul Syam, share. Jadi saya minta saudara share, memang betul lah. Dan kita amat mengharapkan agar kebajikan rakyat didahului dan disantuni. Ini yang saya taban malam. Saya berharaplah mungkin ada teman-teman saya difahamkan, ada juga kalangan menteri yang dengar pencerahan saya malam-malam ni. Jadi bawalah dalam kabinet, berbincanglah. Bukanlah usaha saya nak maki hamun, tidak. Saya penerangan supaya anda faham bahawa anda sebagai menteri, kalau anda bekerja di pejabat menteri ni ada dikrinya, orang teristimewa. Dan jadi kalau anda bekerja dengan pejabat menteri itu, pertama sekali santuni masalah rakyat dengan penuh keikhlasan. Dan bertugaslah dengan baik, sebab anda juga sebahagian daripada amanah rakyat. Saudara Ahmad lompat katak, bukan berita palsu itu. Yang itu belum. Sebenarnya bila saya pencerahan, lompat katak ada. Bila saya kata ada, betul. Wan Raida, Wan Mustafa. Kalau boleh, share lagi. Malam ni saya sedap cerita ni. Cerita lompat. Sama ada dia lompat galah, lompat tinggi. Janganlah kakinya dia lompat 7 lubuk. Saya share. Saya tak ada minta lain.
share, likes. Itu saja. Dan jadi kita mengharapkan supaya apa-apa yang kita minta daripada pihak pemerintah tidak lain tak bukan untuk rakyat, bukan untuk kepentingan diri saya ataupun untuk kita mencari permasalahan. Tidak. Bagaimana saya terima kiriman daripada saudara Izham Syam. Dia kata, "Tok, semalam dia dah bagi cadangan." Dia kata, beliau mencadangkan supaya KPDNK, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna, buatlah live hari-hari, dengar rintihan rakyat supaya dapat diselesaikan setiap masalah rakyat. Saya cuma minta saudara hantar kepada saya supaya saya boleh wawarkan, dan kita mengharapkan supaya KPDNK dapat mendengar masalah-masalah rakyat. Saya boleh hantar, saya akan santuni satu persatu kalau saya tengok ada logikanya. Jadi sebab hari ini harga barangan masih tak berkurangan, masih berterusan naik. Cuma tadi malam ni saya makan beef mi. Saya tanya dengan rumah saya, mi datang dari mana? Dia kata order online. Jadi berapa ringgit? Dia kata RM5. Dan dia pun tak charge pun. Dia tak mengenakan kos pengantaran. Saya kata kesian. Bukan senang nak hantar. Harga RM5 pun sanggup hantar. Begitulah susahnya rakyat sekarang. Saya amat terkesan. Dalam hujan dia hantar tadi. Saya tengok anak muda tadi tu pin kat luar tu. Dia hantar mi saya. RM5 je pun. Memanglah sekarang ni wang bertambah kecil, tapi nak dapat bukan senang. Sebab tu saya kata saudara, kita harus berusaha lah untuk berdoa kepada Allah SWT, dan pimpinan kerajaan kena dengarlah rintihan rakyat. Saudara ya. Jadi saya bersetuju dengan pandangan daripada saudara Izham Syam supaya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna mewawarkan setiap hari, kalau boleh ceritakan harga barangan, harga siling berapa sebenarnya. Kacang puncis, cakap okey hari ni sayur-sayuran, harga kacang buncis, kacang bendi, segala kacang mengacang lah. Masukkan dalam wang. Saya tak ada masalah supaya rakyat semua tahu. Dan kalau boleh, biarlah harganya sekata. Tak adalah di Perlis harga RM1, di Johor Bahru harganya RM8. Ini yang tak menentu. Harga ikan macam mana? Harga ikan kembung, ikan bawal, ikan senangin, ikan segala macam ikan lah dari lautan. Harga udang macam mana? Supaya rakyat tahu, dan peniaga tidak boleh. Sekarang ni peniaga pun kalau boleh nak menipu juga pengguna. Kerana mereka merasakan mereka bebas. Mereka bebas mengenakan harga dan sebagainya. Because kawalan ni tak ada. Sebab itu saya kata pegawai-pegawai daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Pengguna dan menteri-menteri turunlah ke lapangan. Sebab tu macam semalam saya tegur, wabi rasul, sementara anda masih jadi Timbalan Menteri. Sebab lepas ni pilihan raya dia rasa tak adalah, lebuh lah rasanya. Jadi gunakanlah saat anda menjadi Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna ini untuk berjasa pada rakyat. Paling-paling tidak mungkin kerana usaha anda itu direstui oleh Allah SWT. Kalau setakat duduk kat pejabat isap paip bagi aram gitu, tak menjadi. Ini masalahnya. Saya cakap terus terang saya tengok, saya perhatikan kadang-kadang kita punya menteri-menteri, Timbalan Menteri duduk di pejabat, mana nak tahu masalah rakyat. Ramzi Rasuna Abdul Rahman, salam Datuk, semoga beri kesihatan. Dah boleh terus memberi pencerahan. Saya sedang memberi pencerahan sekarang ni. Sekarang ni, dan saya juga tentang dalam war Datuk Rahman Bakar ni cantik juga. Apabila mengatakan untuk kita mengelakkan sekatan jalan raya yang bergejam-gejam lamanya, dia mencadangkan, dia kata paling mudah. Ini cadangan dia lah. Semoga pihak Polis Diraja Malaysia dapat memikirkan apakah ini cadangan yang baik dan boleh dilaksanakan. Itu PDRM keluarkan permit rentas daerah dan rentas negeri dalam bentuk stiker. Kena tampal dekat cermin kereta tu. Jadi nampak warna hijau, ini untuk daerah. Tak adalah nak kesian juga anggota polis kita ni yang bertugas tengah panas-panas, hujan-hujan apa semua, nak kena siasat satu persatu. Saya bersimpati dengan anggota polis yang bekerja. Dia ada frontliner. Mereka terdedah dengan segala masalah ini kemungkinan dalam COVID-19 ini. Jadi ada yang kena langgar apa semua, tahu sajalah kadang orang. Jadi cadangan daripada Datuk Rahman Bakar, dia kata wujudkan stiker warna merah, warna biru ke, untuk penjelasan. Mungkin satu stiker tu harga RM10. Jadi kerajaan pendapatan dapat. Dan tak adalah jadi
Skeping per minit RM10 untuk sebuah kenderaan yang ada tapi ada tempoh expirednya. Duit dapat, jalan pun smooth. Itu cadangan dia. Yang saya nampak itu cadangan yang baik. Saya harap pihak Polis Raja Malaysia dapat memikirkan cadangan ini. Ada stiker kat kereta tu, tengok kalau hijau tu, ini rentas daerahnya. Kalau kawasan ini, adalah dia punya cara macam kereta apa adalah. A itu taksi, A itu Negeri Perak, T Terengganu, D Kelantan, begitulah caranya, pandangan lah. Saya tengah yang baik. Cuma hari ini saya ketawa, saya senyum. Ini bukan apa ini, bukan berita palsu. Ini saya senyum kerana akhirnya Anida Sa'aduddin. Nina Anidul satu ketika ni macam-macam lah orang kata dia. Dia akhirnya memberi gelaran kepada Datuk Ismail Sabri sebagai Menteri Macho. Dia kata Ismail Sabri yang macho. Walaupun tua masih macho. Tapi dia kata kenapa tak tengok lagi gambar Menteri langgar SOP 2 hari lalu. Kata Anina, kertas siasatan berkaitan Tan Sri Anwar Musa langgar SOP belum selesai. Katanya walaupun selepas sebulan. Jadi saya tidak pasti mengapa proses siasatan tersebut mengambil masa yang begitu lama berbanding dengan rakyat Marhain. Jadi kata Anina, saya terfikir mungkinkah kerusi, pinggan, gelas, straw dihantar ke Amerika Syarikat untuk laporan makmal dari pihak FBI. Jadi Anina ni seorang yang lucu juga ya. Dia panggil Ismail Sabri ini sebagai Abang Macho. Hai, handsome pun. Abang kita tu, Menteri daripada UMNO. Abang Macho. Belum pun selesai kes Anwar Musa, dia kata timbul pula kes baru melibatkan sekumpulan menteri yang dikatakan melanggar SOP di lapangan terbang ketika menyambut kepulangan Perdana Menteri. Jadi Anina ingin bertanya kepada Datuk Ismail Sabri yang macho. Dia sebut yang hormat Datuk Ismail Sabri yang macho. Macho, hebat. Saya teringin kalau Anina panggil saya macho pun seronok juga saya. Walaupun tua dia kata. Saya ingin bertanya macho walaupun tua. Apakah Perdana Menteri tak perlu menjalani kuarantin sebaik tiba dari luar negara? Ini persoalan. Jadi soalan kedua, apakah menteri-menteri yang menyambut ketibaan Perdana Menteri sebaik tiba dari luar negara perlu menjalani kuarantin selama 3 hari? Soalan ketiga, apakah soalan keempat hanya perlu dijawab oleh Datuk Ismail Sabri jika jawapan soalan ketiga ialah ya, itu apakah Perdana Menteri dan isterinya telah turut melanggar SOP. Ini persoalan yang dilontarkan oleh Nina. Jadi saya dipahamkan Datuk Ismail Sabri menjawab soalan wartawan dengan menyebut saya tak tengok. Jadi ramai tak ramai itu saya tak tengok katanya. Jadi saya tak boleh komen lah. Jadi kata Nina, saya terkejut kerana Datuk Ismail Sabri yang macho, walaupun tua, belum melihat gambar Perdana Menteri pulang dari Mekah walaupun sudah 2 hari berlalu. Kemungkinan dia kata Datuk Ismail Sabri yang macho itu terlalu fokus melihat Facebook Anina Saiduddin. Kadang-kadang bila mereka melawat dalam jenaka menyindir. Saya nampak inilah indahnya kita. Apa khabar Sir Zahlan Mahdi, pemuda Paguh? Kukuhkan perpaduan. Saudara. Dan hari ini berita besar juga. Iaitu DAP. Pimpinan parti DAP telah pun menggugurkan keahlian 7 ahlinya di Perak. Bagus dah tu. Musim sekarang ni, sebelum cerita pasal musim melompat ni, ada pula musim gugur. Maka gugurlah 7 orang ahli DAP di Perak. Mereka ialah Wong Chi Meng, Chu Kok Cheng, Liu Ki Wee Ko, Lee Kok Wing, Cheng Kai Meng, Ko Ahlak dan Wong Chi. Keanggotaan seorang lagi dikenali sebagai Chan Fuk Ching ditamatkan selepas mendapati berkhidmat sebagai pembantu wakil rakyat Malim Nawar. Leong Chok Keng, keahlian Leong digugurkan pada 19 Januari kerana didakwa menjadi ahli MCA. Jadi selepas jadi kata, ada pula jadi penyingkiran, ada yang kena gantung dan sebagainya. Indahnya politik di negara kita ini, saudara. Jadi saya menerima kiriman juga, ada teman-teman berkata, wahai pemimpin UMNO, semakin membiarkan tindakan PBN membeli ahli-ahli parlimen dan wakil-wakil rakyat pembangkang, market UMNO semakin teruk. Jadi bukan market, image. Market ni pasaran. Memanglah pasaran UMNO pun terbalik sama kerana UMNO adalah terlibat dalam mendukung Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi dia kata rakyat dah tahu bab kluster mahkamah itu adalah
kes terpilih. Saya dah tahu, dia kata. Cuma dia kata keluarlah dari Kerajaan Perikatan Nasional. Jangan bebani kami di bawah ini. Nak promosi parti kerana kepentingan kalian untuk kekal menyelamatkan diri masing-masing. Nak kekalkan jawatan yang sementara, buat apa, dia kata. Impak besar terkena pada parti. Malah pada cyber trooper UMNO di bawah ini. Sekarang ni zaman cyber, dia kata. Parti Bunga sedang dalam usaha mengaut dan menguatkan partinya bagi mengharungi persidangan parlimen ataupun PRU 15. Namun UMNO bagaimana? Jalan terbaik jika masih lagi tak keluar daripada Barisan Nasional. Ini cyber meminta supaya pimpinan UMNO, saya berhasrat kalau dapat jumpa Isnin Selasa nanti, jumpa dengan Presiden saya, kalau mengutarakan pandangan saudara ni, keluarlah. Tak kisahlah. Saya nak bagi tahu saudara, ya, minta maaf saudara, kena hack, biasalah. Bila kita sebut benda begini, mulalah mereka mengganggu gugat saya. Tak apa. Jadi kalau balik tadi tu, kalau berlaku ahli-ahli UMNO, ahli Parlimen UMNO menarik sokongan, dia tidak mengurangkan atau membolehkan Perdana Menteri berhenti jadi Perdana Menteri. Saya kena faham, ya. Perlembagaan kita menyebut seseorang Perdana Menteri itu boleh berhenti dengan syarat pertama sekali dia meninggal dunia, kedua dia disahkan gila, ketiga dia sendiri nak berhenti dengan dia nak berhenti sendiri, dan yang keempat apabila dia merasakan bahawa dia tidak ada lagi majoriti. Ini hendaklah dibuktikan di parlimen. Tanpa empat perkara ni, kerajaan masih berterusan. Jadi saya ingat dalam keadaan ini pimpinan, saya sambung balik Saudara Ramzul, kerajaan yang ada, pimpinan UMNO harus sedar benda ni. Bukanlah kertinya kita tarik sokongan, kertinya kerajaan tu. Tidak. Jadi supaya UMNO tidak terpalit dengan PBBM. Sebab rakyat dah melihat bertambah rosak sekarang ni. Jadi kerana itu, sebab itu ada kiriman mengatakan UMNO perlu kembali ke asal dalam tempoh 2 tahun lagi sehingga 2023. Jadi kita tumpukan perhatian kita kepada membina kekuatan UMNO. Jumlah kursi adalah penentu bentuk kerajaan dalam PRU 15 nanti. Betul, dalam sistem demokrasi ini, the numbers, game of the numbers. Kalau kursi itu sekadar 30-40 kursi saja, anda tak boleh bentuk kerajaan dan angka akan jadi macam kepala tembaga lah. Tak usah nak kata nak jadi kingmaker dan sebagainya. So, UMNO mesti kukuh. Kalau boleh bertanding semua, insya-Allah saya yakin rakyat dan sudah ingin kembali semula kepada kerajaan UMNO Barisan Nasional. Sebab semalam saya dah wawarkan semalam lagi bahawa pengundi-pengundi bukan Melayu dah mula dalam survey-survey yang dilakukan dah mula kembali kepada Barisan Nasional sebab mereka melihat kebejatan politik semakin bertopuk-topuk. Kemudian satu lagi mengira pada saya, dia kata pada pandangan ikhlas saya, dia kata akhirnya rakyat dah meluat dengan parti politik ni. Justru saya sarankan, dia kata agar bebas bertanding di 220 kawasan parlimen dan menggunakan satu lambang saja. Itu lambang lilin atau lambang lain. Soal lambang ini kalau bertanding bebas, dia tak boleh kita menentukan, dia kena cabut. Ada Suruhanjaya Pilihan Raya akan memberi cabutan. Mengundilah. Saudara Fauzi Taib, lain sangkut-sangkut, betul. Tak mengapa, lain saya sangkut-sangkut. Memang itu biasalah. Nak buat macam mana? Zaman sekarang ni kalau mereka tak boleh berhujah, maka mereka cuba mengganggu apa yang kita nak sarankan. Kadang-kadang diputuskan lain. Ya, well, itu cara mereka. Tapi kita pula mudah putus asa. Kan? You can do whatever you want. Terima kasih Saudara Azman Akhir. Saya tidak akan berhenti setakat itu. Kerana bagi saya memberi pencerahan bukan untuk mengata orang. Saya beri pencerahan pada parti saya, pada warga UMNO. Saya bukan melemparkan fitnah, tidak sama sekali. Berdasarkan apa yang kita dapat dari segi ilmu, saya memberi pencerahan. Apa cerita sebenarnya atas pengetahuan saya. Jangan saudara rasa bahawa bila terkena batai hidung sendiri nak marah. Buat apa nak marah? Sendiri buat silap. Saudara. Dan saya amat tertawa sekali bila saya dengar kenyataan ahli parlimen ketereh. Cuma tadi yang Muhammad Melayu Tengku Razali Hamzah, dia hantar kiriman kepada saya. Dia kata, Anwar Musa ni bercakap oleh pihak siapa? Kerana dia adalah ahli parlimen dari UMNO. Tiba-tiba, Tan Sri Anwar Musa membuat kenyataan
ada beberapa orang lagi ahli parlimen pembangkang dijangka mengikut jejak langkah Dato' Dr. Xavier Jayakumar meninggalkan parti masing-masing. Yang kamu nak menyebut parti orang apa hal? Sekarang ni dah nampak kata mungkin isu UMNO dah tak ada. Cari asalkan ada isu saja. Ini dikatakan kemaruk sangat nakkan publicity. Apa saja. Sedangkan itu rumah orang. Biarlah dia orang masalah dia orang. Masalah parti keadilan. Yang kita nak sibuk apa hal? Dah letih sangat. Dah tak ada banda, tak ada isu sekarang ni. Nak dikritik tentang UMNO. Anda jangan lupa, anda adalah ahli parlimen ketereh mewakili parti UMNO. Kalau rasa tak sesuai, mungkinlah join sekali Xavier. Masuk dalam PBN. Boleh bercakap. Jadi, ini soal parti. Bukan soal kerajaan. Kalau dasar kerajaan bolehlah nak bercakap. Tapi anda bukan jurucakap kabinet. Tak dengar pula pengumuman daripada Tan Sri Muhyiddin mengatakan bahawa jurucakap kabinet Malaysia adalah Tan Sri Anwar Musa. Tak ada. Dulu-dulu zaman sebelum ini selalunya ada seorang jurucakap kabinet. Selalunya jurucakap kabinet ini adalah menteri penerangan. Hari ini Tan Sri Anwar Musa bercakap bagi pihak saya tak tahu. Dia kata akan ada 8 orang lagi yang akan menyertai Xavier untuk menyertai PBN. Kenapa kau nak cerita pasal rumah tangga orang? Yang nak menyebut apa hal? Apa benda ni Anwar Musa ni? Saya ingat dah tak ada benda lah ni. Ini betul, ini menyebut saya kata. Bukan kita, saya tak marah, saya ketawa. Saya ketawa kata, ya Allah, kalau nak berpolitik pun bukan ini caranya, meh. Bukan ini caranya. Tiba-tiba saya bercakap pasal PAS. Besok bercakap pasal keadilan. Lusa bercakap pasal DAP. Hei, rumah UMNO, jaga. Mungkin kerana anda sekarang ni kalau bercakap pasal Puak UMNO, orang dah tak nak dengar. Orang dah menyampah. Dan selama ini pun anda bercakap bagi pihak PBN. So, tadi bila awak mula tegur lagi, tanya dekat saya. Dok, dia kata ini, hantar kelima saya, Anwar Musa ni bercakap bagi pihak siapa? Saya pun tak tahu. Nak bercakap bagi pihak mana? Apakah dia bercakap bagi pihak UMNO yang tidak ada jabatan hanya sebagai ketua bahagian? Mungkin dia bercakap bagi pihak ketua UMNO atau pimpinan UMNO bahagian ketereh. Tapi bukan cerita UMNO, cerita parti keadilan. Ini masalah lah. Saya ingat sudah sampai masanya Tan Sri Anwar Musa ni memikirkan. Saya ingat dia ada masalah. Masalah kejutan dalam politik. Itu keadaannya saudara. Saya tengok dalam luar saya terkejut. Ini bukan berita bagus sebab dia bercakap. Gah sangat. Jangan ingat dia sebagai menteri boleh cakap semua perkara. Bercakaplah tentang gelandangan di Kuala Lumpur. Orang nak tahu. Masalah tanah kaum baru tak selesai lagi. Rakyat kaum baru nak tahu. Ini untuk nak menebus maruah bangsa kita. Kampung baru terus terpinggir dari segi arus pembangunan. Fikirkan jalan macam mana nak menyelesaikannya. Gelandangan masih berterusan. Beribu lagi. Mula-mula pegang jawatan menteri Persekutuan tu, okeylah tu. Kita pun puji. Bukan kita tak marah, kita puji. Baik tindakan. Kemudian usahakan untuk memberi peluang-peluang perniagaan. Teruskanlah usaha tu. Jangan sekadar untuk mencari publicity murahan. So, bagi saya hilang penghormatan langsung. Sebelum menyebut sana, menyebut sini. Masalah identiti parti sendiri. Ini saudara Zainal Abidin Rahman, saya rasa dia ada identity syndrome. Sindrom tak tahu identiti mana. Biarlah dia bercakap lah benda tu. Sebab tapi saya menghormati kenyataan daripada Zaidah Zarif, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Walaupun anak muda ini baru, yang boleh anggap hijau dalam politik, tapi pemikiran jauh ke hadapan. Tahniah Zaidah Zarif. Saya pun tidak menjangka beliau boleh berfikiran sebegitu jauh, melangkaui pemikiran yang kadang-kadang saya pun tak terfikir. Kita harus mengakui beliau anak muda jadi Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Dan beliau menyindir. Tajam sindirannya. Dia kata kluster SPRM bakal suci. Anak muda. Kluster mahkamah naratif ciptaan pihak tertentu untuk terus tanam persepsi buruk serta fitnah kepada pemimpin kita termasuk Presiden UMNO. Sedangkan rakyat Malaysia tahu
satu dunia tahu akan pendakwaan zaman PH bermotif membunuh musuh politik mereka. Nah, kita cerita pula beberapa pemimpin UMNO terima dana politik yang sama daripada Presiden Parti yang sama sebelum PRU14. Apa jadi pada pemimpin yang kekal setia dalam UMNO? Dan di mana pula bekas pemimpin UMNO yang dipilih untuk melompat akhirnya melarikan diri. Dia kata pelik benda ajaib, yang melompat tidak pula didakwa. Dan akhirnya mereka terselamat daripada termasuk dalam kumpulan kluster mahkamah. Jadi beliau sebagai ketua puteri, dia kata yang masih kekal dalam UMNO ni, maka dia didakwa jadikan kluster mahkamah. Macam Tan Sri Syarif Samad, Dato' Ahmad Maslan. Tetapi mereka yang melompat, ia juga nama juga perlu disiasat, tidak perlu dihadap ke mahkamah dan nilai suci. Macam Datuk Mustafa Muhammad, Ahli Parlimen Jeli, Menteri Hal Ehwal Ekonomi. Begitu juga dengan mantan Ketua Puteri kita dulu, iaitu Mas Emirati di Melaka. Suci katanya. Jadi hari ini katanya Ahli Parlimen Langat, Kuala Langat umum lompat dan sokong kerajaan. Sedang beliau bertanggungjawab pada dakwaan rasuah terhadap sistem politiknya dahulu. Dikabarkan katanya ramai lagi yang akan menyusul untuk terus melompat. Dan kata Zaidah, jangan rasa pelik jika mereka ini semua ada fail siasatan dengan SPRM. Yang akan jadi pelik, ibarat magic kata Zaidah, apabila kluster SPRM ini semua bakal suci sesuci bayi baru lahir. Adakah rakyat boleh terima pada politik lompat-melompat, politik guna kuasa bunuh lawan dan politik guna kuasa selamatkan kawan? Ini persoalan yang harus kita tanya. Jadi kalau kena siasat SPRM melompat, bila melompat tak ada dakwaan, apakah SPRM akan dijadikan alat untuk memenuhi desire politik seseorang? Ini saya yakin rakyat tak boleh terima. Nah, kalau mereka melompat sekalipun, dah serta, bawalah juga ke mahkamah. Sebab kita melihat Suruhanjaya Pencegah Rasuah ini begitu murni, mulia tempatnya. Kita menghormati. Kita rakyat cinta damai yang menghormati sistem perundangan negara kita ini. Jadi apa saja kalau mereka terlibat dalam yang tuduhan rasuah, kena dibicarakan. Sebab itu kita UMNO berlapang dada. Bawalah presiden kami pergi ke mahkamah, bicarakan, tak ada masalah. Tak ada pula kita sebab itu nak buat himpunan jalanan dan sebagainya, tak ada. Kita tidak mewujudkan reformasi jalanan, unjuk rasa dan sebagainya, tak ada. Kita sambil cuma sesekali hadir memberi sokongan. Dan biar mahkamah menentukan. Jadi apakah Xavier ini yang telah mengumumkan pagi tadi, yang melompat daripada Parti Keadilan, menyertai mengumumkan dia meletak jawatan daripada PBM dan sebagai ahli bebas dan menyokong kerajaan. Dan keadaan begini menimbulkan sebutannya. Saya sebenarnya persoalan ini adalah persoalan lompat-melompat mereka ini adalah telah dijangka. Sebab itu saya kata tak payah cakap lah. Sebab saya melihat bahawa semalam Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, dia pun telah mengeluarkan kenyataan. Dia kata mendapati majoriti individu yang ditangkap berhubung kes rasuah sejak lebih 4 tahun sehingga Februari adalah dalam kalangan penjawat awam. Penjawat awam termasuklah wakil rakyat, termasuklah menteri, timbalan menteri dan kaki tangan kerajaan. Dia timbalan Ketua Persejaya Pencegah Rasuah, Datuk Seri Samsun Baharin Muhammad Jamil berkata berdasarkan statistik daripada jumlah 4,023 tangkapan, iaitu 46.9% ataupun 1,887 orang adalah penjawat awam. Jadi mula lanjut, beliau mengakui bahawa pihak luar ataupun masyarakat mempunyai jangkaan yang tinggi kepada SPRM dalam mementras amalan rasuah ini. Namun dia kata SPRM mempunyai kekangan dari segi guna tenaga dan juga bajet. Dan ekoran daripada itu, pagi ini bekas Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli daripada Parti Keadilan mengumumkan keluar Parti PKR untuk menyokong kerajaan. Secara kebetulan, jangan lupa kita tengok chronological of event. Sebulan lepas, beliau dikaitkan dengan kes siasatan SPRM kerana pembantunya serta kawan baiknya telah ditahan berkaitan adanya ditemui wang tunai ada sejumlah 1.2 juta yang disita dan 77 juta ringgit dalam akaun mereka yang telah pun dibekukan. Jadi Ahli Parlimen Kuala Langat, Xavier Jayakumar, telah disiasat berhubung siasatan ke atas usaha politik dan orang-orang kanannya juga.
Ya, dan beliau yang disiasat adalah Timbalan Pengurusi Parti Keadilan Negeri Perak. Dan ini melibatkan kes rasuah dan penemuan puluhan juta ringgit. Jadi setelah 23 tahun Xavier kononnya berjuang reformasi, menuntut agar tidak melibatkan diri dalam korupsi. Tiba-tiba selepas 23 tahun dia meninggalkan Parti Keadilan. Jadi ini menimbulkan tanda tanya. Tapi dalam hari yang sama juga Azman Ali mengeluarkan Twitternya dalam internet. Dia kata 1 campur 1 campur 1 campur titik. Bertenanglah. Berartinya mungkin ada lagi. Dalam keadaan begini, saya jangan lupa, saya nak berhubung Xavier ni sebab tiga arat ni adalah orang kanan dia. Timbalan pengurusi ini Keadilan Perak. Dia telah disiasat pada 16 Februari. Bulan lalu, bulan lepas. Kemudian pada 3 Mac, bekas sesepotik dia telah ditahan pada 3 bulan. Pada 13 bulan yang lalu, 13 hari ini, Xavier pun umum bebas sokongan. Apakah ada related? Dalam keadaan begini, semua orang boleh baca. Dan saya rasa bila dia bukan perkara yang mengejutkan, bukan perkara yang menggemparkan. Dia kalau perkara itu menggemparkan, kalau tiba-tiba Nurul Izzah mengumumkan menyokong keadilan, menyokong PBN ataupun menyertai UMNO, itu berita besar. Tapi orang yang sedang disiasat mengumumkan untuk menyertai parti PBN yang kini Presiden PBN adalah Perdana Menteri, orang dah nampak jangka bahawa ini antara tempat untuk mensucikan diri. Ini adalah merupakan katak-katak dari kolam-kolam yang penuh dengan kekotoran. Kamu melompat ke dalam kolam untuk menyucikan diri kamu. Dan akhirnya, Parti Pribumi Bersatu ini nanti dipenuhi oleh orang-orang yang penuh dengan katak-katak yang tak suci. Inilah keadaannya. Saudara jangan marah pada saya sebab rakyat melihat persepsinya. Jadi tak payah nak temberang lah Xavier. Betul sama Mak Elias. Janganlah nak kata bahawa dia kecewa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak jadi Perdana Menteri. Dia kecewa dan dia melihat bahawa usaha yang sedang dilakukan untuk memerangi COVID. Masalah COVID berjalan terus. Ada vaksin berjalan. Satu dunia pun tahu di Amerika pun berpuluh juta orang yang kena COVID. Tak ada masalah. Tapi itu jadi alasan kamu nak melompat keluar dari parti yang kamu ini. Saya yakin bahawa orang di Kuala Langat, penghuni Kuala Langat kali ini mereka tidak akan mengundi lagi. Sebab itu saya katakan, untuk pilihan raya akan datang, UMNO Barisan Nasional akan mendapat tempat yang lebih baik. Saya yakin calon daripada UMNO Barisan Nasional boleh menang di Kuala Langat. Kerana macam mana dia nak kata bahawa kalaulah keadilan menurunkan kandidatnya. Kita nakkan kandidat bersih. No. Kita menurunkan ahli UMNO Barisan Nasional. Ini gambaran saya. Sebab dapatan saya dari seluruh negara. Cuma masalah sekarang ini, mereka cuma menuntut ahli-ahli Parlimen UMNO. Perlulah menyelamatkan parti yang mereka wakili dengan menarik sokongan. Itu saja. Bukan nak suruh dia orang ni memberontak. Tidak. Tarik sokongan. Kalau kamu jadi menteri, berhenti jadi menteri. Kalau kesedapan nak jadi menteri, teruskanlah. Tak ada masalah. Bukan artinya kamu berhenti menarik sokongan itu maka kerajaan akan jatuh. Tidak. Tambah-tambah sekarang ni dalam musim kita di dalam perintah darurat. Perintah darurat ada jabatan kuasanya, ada pengusinya, dan ini di bawah Duri Yang Maha Mulia Tuan Agong. Jadi kalau dalam politik ni tak mau berpolitik, tarik sokongan, habis cerita. Nah, ini yang ditunggu oleh rakyat, tentu lagi oleh warga UMNO. Rakyat tak bodoh. Kata-kata mungkin boleh diperbodohkan. Betul. Rakyat sekarang hari ini tidak boleh diperbodohkan. Jadi anda tak boleh nak menggambarkan diri anda suci hanya menyertai PBN. Jadi sebab itu saya kata, Saudara Azman pun saya nampak tak ada finish lah. Tak finish dalam mencaturkan politik. Sebab itu saya ingin pesan kepada Saudara Azman, janganlah anda bermain dengan kuasa. Jangan anda ingat bila anda sebagai menteri datang satu dewan, merasmikan satu program, orang tepuk tangan itu mana orang suka. Jangan lupa bahawa orang tepuk tangan waktu itu kerana ucapan anda mewakili kerajaan waktu itu. Tapi bila anda jatuh dan anda diberkas, kalau ada kes-kes yang bersangkutan dengan anda, orang yang sama juga akan bertepuk tangan pada anda.
Saya tak kata mereka yang bertepuk tangan itu palsu, tetapi hari ini mereka tepuk tangan atas ucapan anda, besok mereka akan bertepuk tangan atas diri anda yang diseret ke mahkamah. Dan jangan lupa benda ini berlaku depan mata anda. Anda pernah jadi setiausaha kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Timbalan Perdana Menteri, Timbalan Presiden UMNO, waktu itu jangan lupa anda setiausahanya. Anda dapat melihat bagaimana bila hadir Anwar Ibrahim, punyalah sambutan, tepuk tangan bergemuruh, orang berlumba-lumba nak salam, cium tangan berdecup-decup. Akhirnya walaupun dia sebagai Timbalan Perdana Menteri boleh lebam mata kena balun. Nah, jangan lupa ini denai perjalanan politik. Jadi anda janganlah mahu mencaturkan politik yang sebegitu. Jangan lupa, sehebat-hebat Timbalan Perdana Menteri boleh akhirnya berada di penjara. Sehebat-hebat Perdana Menteri telah pun dijatuhkan oleh mahkamah. Sekarang ni dalam peringkat rayuan. Bukan sehari hukuman penjaranya, 72 tahun. Yang akhirnya disebut sebagai 12 tahun. Tapi kertas tuduhan, kertas penghakiman Datuk Seri Najib Tun Razak dijatuhkan hukuman 72 tahun penjara. Dan terpaksa bayar 250 juta denda. Dan anda jangan lupa, sehebat-hebat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi dan hari ini Presiden Parti masih lagi bergelut di mahkamah. Jadi anda kena ingat, jeda waktunya tinggal 2 tahun ni lagi. Yang anda nak tunjuk anda berkuasa sangat, boleh peras anda peras ini. Nah, sebab saya tengok bila dia menghantar Twitter tu seolah seronok sangat lah. Dan jangan lupa, jangan kita mentertawakan atas kejatuhan orang lain. Saya ingin mengingatkan Saudara Azmin, kerana anda sudah lihat apa berlaku di Filipina. Sehebat-hebatnya diktator orang bernama Marcos, akhirnya bagaimana berlaku? Mayat dia mati luar negeri, nak bawa balik pun tak dapat. Apa berlaku di Iraq? Sehebat-hebatnya Saddam Hussein, akhirnya dengan penuh kehinaan ditangkap oleh Amerika dari dalam lubang tikus dan digantung. Jangan lupa hebatnya Muammar Gaddafi di Libya. Walaupun dia membangunkan Libya itu dengan pelbagai dasar bumi hijaunya, rakyatnya konon-kononnya lah apa semua, akhirnya telah digantung juga. Jangan lupa, ini politik. Percaturan politik memungkinkan segalanya. Dan jangan lupa bagaimana hebatnya Shah of Iran. Shah of Iran itu penuh, dia punya pengiringnya, senjata, dia punya kumpulan-kumpulan yang mengiringnya, pasukan keselamatannya dikenali sebagai kumpulan Sabah. Jangan lupa, usik sikit tangkap, cerita sikit tangkap, masuk penjara, mati, hukum macam-macam berlaku di Iran. Seorang sampai rakyat berada dalam tertekan yang amat sangat. Takut. Masa zaman Shah of Iran adanya kumpulan Sabah, kumpulan pengiring, kumpulan yang menjaga keselamatan Shah of Iran. Tapi hanya seorang saja, Ayatollah Khomeini. Daripada Paris dia turun saja ke Tehran, akhirnya tumbang. Dan yang amat menyedihkan, mayat Shah of Iran tak boleh bawa balik. Dan keluarga seluruh, the entire of ini Shah of Iran family bergelandangan berada di luar negara. Kekayaan yang dimiliki Iran dulu, minyak tahu aja lah, negara yang besar, satu empire. Dulu dipanggil Tsar of Iran, satu empire besar. Akhirnya di mana dia? Keluarga dia, Shah Pahlavi di mana? Faradiba mana? Tak boleh balik ke negeri Iran. Kekayaan dimiliki satu pun tak ada. Akhirnya hidup gelandangan. Sampai hari ini orang pun tak tahu. Jangan lupa apa berlaku di Mesir. Baru depan mata. Depan mata kita. Morsi. Akhirnya berakhir di tergantung. Berakhir di penjara. Jadi anda baru rasa sekejap sebagai Menteri Pusat. Tak sampai pun 5 tahun, men. Anda baru merasa kononnya sebagai menteri dan cuba nak mencaturkan politik. Anda bermain dengan politik yang lebih bahaya, kerana politik ini anda bercatur dengan warga bangsa Melayu. Warga bangsa Melayu ni dia pendendam. Dia marah, okey. Marah, okey. Tapi sampai waktunya
dia akan membalas. Sebab itu saya katakan, rakyat hari ini dia menyimpan amarahnya. Tapi mereka akan membalasnya, dendam rakyat ini akan diterjemahkan melalui peti undi. Don't show your power. Jadi kalau anda seronok sangat kerana Xavier meninggalkan keadilan seperti anda. Sebab Xavier ini adalah kumpulan-kumpulan dulu yang dia katakan kumpulan kartel yang menyokong kumpulan Puak Azmin juga dulu. Ada lagi, 2-3 orang lagi tu. Kita tahu. Tetapi kita merasakan bahawa jangan anda salah belagak oleh si my choice is correct. No, Xavier menyertai. No, it's wrong. Jangan anda terperangkap dengan fata morgana politics. The mirage of Malaysian politics. Nampak seolah orang menyokong tapi orang tak sokong. Anda jangan lupa, sehebat-hebat Datuk Seri Najib memberi macam-macam peruntukan kepada rakyat. Brim itu, brum ini, brum bram. Akhirnya, hanya kerana fitnah, hanya kerana slogan, hanya kerana pelbagai tuduhan, maka tumbang Kerajaan Barisan Nasional. Jangan lupa, dan apatah lagi anda berada dalam kerajaan yang baru setahun jagung. Yang baru setahun saja. Belum pun 1 penggal, belum pun 2 penggal, sudah memperlihatkan gambaran. Sebab saya melihat benda begini kan, apabila kehadiran Xavier ini seolah-olah diraihkan. Sedangkan rakyat tahu Xavier sedang menjalani siasatan Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Jadi apakah dia menyertai parti PBM ataupun menyertai menyokong kerajaan, maka dia akan dilihat suci. Apakah mereka yang ini sudah berada dalam kerajaan Perikatan Nasional ini suci? Tapi mereka yang masih berada dalam UMNO ini penuh dengan kekotoran yang perlu diseret ke mahkamah, perlu disiasat, perlu diperlakukan kepelbagaian. Ini persoalan yang rakyat lihat. Rakyat melihat apa yang anda lakukan. Mereka yang di sekeliling anda, orang macam Mustafa Muhammad yang disiasat, bagaimana dengan siasatannya? Yang orang macam ini Mas MRT, apa jadi pada mereka? Dan berapa orang lagi yang dalam PBM? Apakah mereka ini suci, bersih? Dan anda jangan nak mempermain, mencaturkan politik yang sebegini. Ini politik anda, politik mengundang dendam di hati rakyat. Saya berharap supaya anda berfikir. Dan kita menuntut, walaupun Xavier sudah pun menyertai kerajaan, walaupun Xavier menyokong kerajaan, walaupun Xavier sudah menyatakan sokongan kepada PBM, dia tidak terlepas daripada undang-undang. No one is above the law. Tidak ada sesiapa pun di negara ini mengatasi undang-undang. Undang-undang tetap undang-undang. Yang salah tetap salah. Maka anda perlu dibawa. Jadi keputusan Suruhanjaya Pencegah Rasuah berhubung dengan Xavier perlu diketengahkan. Tak boleh nak sweep under the carpet. Tak boleh. Rakyat menuntut. Saya mewakili rakyat. Saya rakyat biasa. Kami pembayar cukai. Kami nak tengok mereka yang bersalah waktu mereka menjadi menteri. Kalau benar Xavier waktu dia jadi menteri dulu, Menteri Tenaga, dia melakukan korupsi, maka dia perlu disiasat dan perlu diseret ke mahkamah. Sebab kita pembayar cukai. Dah bayar gaji berpuluh-puluh ribu, kamu buat korupsi pula. Ini keadaan. Dan kita adalah warga cinta damai yang menentang siapa saja yang memperolok-olokkan undang-undang. Bagi kata, undang-undang adalah mengatasi segala-galanya. No one is above the law. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.